Terima kasih Yang Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang Ketua, terlebih dahulu saya melapakkan sembah dan tahniah kepada Budi Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Tuan Agung Sultan Muhammad Kelima di atas titah ucapan Baginda yang menyentuh berbagai soalan penting yang berkaitan dengan keadaan ekonomi negara, bebanan kos sehari hidup, keselamatan, pendidikan, alam sekitar, perpaduan dan juga kesejahteraan hidup rakyat. Titah ucapan Baginda yang menyentuh berbagai persoalan penting ini melambangkan keprihatinan dan kebertanggungjawaban Baginda terhadap negara dan rakyat jelata. Seluruh isi kandungan titah ucapan Baginda sebenarnya berkisah tentang suatu amanah besar yang kita semua galas untuk bersama-sama membina kemakmuran negara dan memelihara kesejahteraan rakyat. Lebih-lebih lagi, melaksanakan amanah adalah suatu tuntutan agama, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-8 dengan izin, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl innallaha ma'imma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil, dan sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu, dan sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Tuan Yang Tua, ayat ini jelas menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita supaya melaksanakan amanah dan menegakkan keadilan dalam konteks kerajaan yang diberikan mandat oleh rakyat untuk mentadbir negara. Maka amanah yang paling besar yang digalas oleh kerajaan ialah untuk menjaga kepentingan umum dan membela kebajikan rakyat. Izinkan saya memetik kata-kata ahli falsafah Yunani Aristotle dalam karyanya The Politics dengan izin. Governments which have regard to the common interest are constituted in accordance with strict principles of justice and are therefore true forms. But those which regard only the interests of the rulers are all defective and perverted forms, for they are despotic. Artinya, kerajaan yang memelihara kepentingan umum adalah dibentuk mengikut prinsip-prinsip keadilan yang ketat, dan itulah sebenar-benar bentuk kerajaan. Tetapi kerajaan yang hanya menjaga kepentingan para pembesar adalah rosak dan sesat, karena mereka adalah orang-orang yang zalim. Tuan Ketua, tanggungjawab kerajaan yang paling utama pada waktu ini pada pandangan saya adalah untuk membantu meringankan bebanan yang ditanggung oleh rakyat. Beban yang paling besar ialah kenaikan kos sehari hidup, dan satu kajian yang dijalankan oleh sekumpulan profesor dari sebuah universiti awam tempatan pada tahun 2016 mendapati beban kos sehari hidup yang ditanggung oleh rakyat Malaysia telah meningkat hampir 300% dalam tempoh 3 tahun sebelumnya. Dan ini adalah satu peningkatan yang amat besar. Dan kajian ini juga mendapati lebih 90% rakyat amat risau dengan kenaikan harga barang keperluan harian, kenaikan harga rumah, gejala rasuah, jenayah
dan juga pendapatan mereka yang merosot. Kajian ini juga mendapati bahawa masyarakat berpendapatan rendah seperti nelayan, petani, peneroka felda, buruh dan pekerja bawahan dalam sektor swasta mendakwa bahawa mereka terjejas teruk dengan kenaikan kos sara hidup. Sementara harga barang meningkat secara berterusan, pendapatan bulanan mereka bukan saja rendah tetapi menjadi semakin tidak menentu. Maksudnya golongan berpendapatan rendah mengalami defisit pendapatan, iaitu perbelanjaan untuk menyara kehidupan seharian melebihi pendapatan bulanan. Lebih menyedihkan, golongan ini yang bukan berada dalam kelompok miskin tegar mengatakan bahawa mereka terpaksa berhutang untuk hidup. Dan lebih malang lagi, golongan ini juga terpaksa bersaing dengan pekerja asing yang sanggup menerima gaji yang lebih rendah dengan keadaan persekitaran kerja yang lebih berat, yang menyebabkan mereka sukar untuk dapat upah yang lebih tinggi. Mereka mengatakan bantuan keuangan yang dihulurkan oleh kerajaan mungkin sedikit membantu, tetapi sekadar menyelesaikan masalah jangka pendek sahaja. Masalah pokok yang mereka hadapi, yaitu pendapatan yang rendah, tekanan kos hidup yang tinggi dan persaingan dengan pekerja asing tidak selesai. Keadaan menjadi bertambah buruk apabila mereka kehilangan pekerjaan. Kerajaan dikatakan tidak mempunyai sistem jaringan keselamatan sosial ataupun social safety net yang mapan dan menyeluruh untuk menangani isu tekanan ekonomi ke atas rakyat berpendapatan rendah. Malah kajian ini juga mendapati, Tuan Ibu Ketua, kumpulan berpendapatan sederhana juga berasa amat tertekan dengan keadaan ekonomi semasa. Golongan ini termasuk usahawan, peniaga kecil-kecilan, penjawat awam, guru, pensyarah dan pekerja sektor swasta. Menurut mereka, peningkatan kos sara hidup berlaku serentak dengan kenaikan harga semua barang keperluan dan harga rumah. Dan masalah ini ditambah pula dengan keadaan peluang pekerjaan yang terhad, bantuan untuk usahawan yang tidak mencukupi, dan juga pinjaman membeli kelengkapan dan modal tetap untuk menjalankan perniagaan yang semakin sukar diperolehi. Bagi peniaga kecil, mereka terpaksa bersaing dengan pendatang asing yang seolah-olah diberikan kelonggaran dan kebebasan untuk menjalankan perniagaan akibat penguatkuasaan yang longgar. Malah golongan berpendapatan sederhana ini berasa lebih terbeban kerana mereka tidak layak untuk mendapat bantuan dan insentif daripada kerajaan seperti BRIM, dan pada masa yang sama perlu membayar cukai pendapatan dan GST. Tuan Ibu Ketua, kita tahu bahawa masalah tekanan ekonomi yang dihadapi oleh rakyat adalah lebih menyeluruh. Bukan saja golongan miskin dan berpendapatan rendah yang berasa tertekan, malahan golongan berpendapatan sederhana juga semakin terbeban. Sebab itu bantuan dan insentif yang disediakan oleh kerajaan untuk golongan miskin dan berpendapatan rendah masih belum memadai untuk mengatasi masalah tekanan ekonomi yang dihadapi oleh rakyat. Justru usaha untuk menjana pertumbuhan ekonomi dan menambah pendapatan rakyat mestilah dilakukan secara lebih bersungguh-sungguh oleh pihak kerajaan. Dari samping itu, pelaksanaan dasar berpusatkan rakyat ataupun people-centric yang lebih menyeluruh, termasuk mengenai gaji dan pekerja asing, perlu jugalah diberikan keutamaan. Kita juga tahu bahawa antara sebab kos sara hidup semakin tinggi ialah kerana harga barangan keperluan harian di negara kita semakin meningkat. Sebahagian besar daripada barangan ini seperti daging, sayur-sayuran, tepung, susu dan sebagainya diimport daripada luar negara. Dengan nilai ringgit yang semakin susut, harga barangan ini menjadi semakin mahal dan rakyat terpaksa membayar lebih daripada biasa untuk setiap barangan yang mereka beli. Masalah kenaikan kos sara hidup ini tidak akan dapat diatasi selagi nilai ringgit terus merosot. Kita
Kita juga berhadapan dengan masalah sumber keuangan kerajaan yang dirasakan semakin terhad. Banyak subsidi yang dahulunya menjadi mekanisme utama untuk membendung kenaikan harga barang dan membantu meringankan beban yang ditanggung oleh rakyat kini telah pun dihapuskan. Dengan kegairahan kerajaan untuk menghapuskan subsidi, maka rakyat terutamanya golongan miskin dan berpendapatan rendah terpaksa mengeluarkan wang yang lebih untuk menyara kehidupan seharian. Akibatnya, golongan di bawah 40 semakin terhimpit dan mereka menjadi lebih miskin lagi. Malah seperti yang saya bangkitkan fase perbahasan bajet pada bulan Oktober tahun lalu, dalam keadaan sumber keuangan kerajaan yang terhad, peruntukan yang ditetapkan pada kementerian belum tentu dapat disalurkan sepenuhnya, dan ini menyebabkan pihak kementerian terpaksa mengurangkan perbelanjaan yang memberi kesan pada keupayaan kementerian untuk menyampaikan perkhidmatan yang bermutu kepada rakyat. Antara sektor utama yang terkesan dengan kekangan sumber keuangan kerajaan ialah kesihatan dan pendidikan, iaitu dua sektor perkhidmatan yang saya rasa amat diperlukan oleh rakyat. Kini pesakit yang mendapat rawatan di hospital kerajaan terpaksa membayar wang yang lebih untuk kos ubat-ubatan. Ada pesakit yang memberitahu saya mereka hanya diberikan preskripsi oleh doktor dan terpaksa membeli ubatnya sendiri di farmasi kerana ubat yang diperlukan tidak lagi dibekalkan oleh pihak hospital. Dan selain itu, bayaran untuk perkhidmatan tertentu seperti pergigian juga telah pun dinaikkan. Dalam sektor pendidikan, seperti mana yang telah dilaporkan secara meluas oleh media, ramai pensyarah termasuk para profesor yang berpengalaman telah tidak disambung kontrak perkhidmatan mereka kerana masalah kekangan keuangan yang dihadapi oleh pihak universiti. Malah peruntukan ahli-ahli akademik melaksanakan kajian dan menghadiri persidangan di luar negara juga telah berkurangan, yang menyebabkan kegiatan akademik mereka terbantut. Jika keadaan ini berterusan, Tuan Doktor, untuk beberapa tahun yang akan datang, maka pastinya kualiti pendidikan tinggi negara kita akan terjejas, dan saya khawatir bahawa kedudukan universiti awam tempatan dalam ranking antarabangsa juga akan menjunam. Malah saya diberitahu terdapat sekolah-sekolah yang terpaksa mencari sumber keuangan tambahan menerusi Persatuan Ibu Bapa dan Guru ataupun PIBG untuk menampung aktiviti persekolahan, kegiatan sukan dan kurikulum yang amat penting pada pembangunan sasiah murid yang holistik juga terpaksa dikurangkan kerana kekangan keuangan yang dihadapi oleh Kementerian Pendidikan. Ini memberikan gambaran bahawa kedudukan keuangan kerajaan agaknya amat meruncing. Majoriti rakyat merungut kerana mereka membayar cukai. Jika dahulu hanya sebahagian kecil rakyat yang wajib membayar cukai pendapatan, tetapi kini dengan pelaksanaan GST, semua rakyat tanpa terkecuali telah pun menjadi pembayar cukai. Dan sebagai pembayar cukai, mereka sepatutnya mendapat perkhidmatan yang lebih baik daripada kerajaan. Tetapi apa yang berlaku adalah sebaliknya. Sudahlah cukai mesti dibayar, sekarang mereka perlu mengeluarkan wang yang lebih untuk menghantar anak ke sekolah dan juga untuk mendapat rawatan di hospital. Jadi mereka bertanya, ke mana perginya hasil kutipan GST, cukai pendapatan dan lain-lain cukai yang mereka bayar pada kerajaan? Bagaimana kerajaan mengurus hasil pendapatan negara? Ke mana wang itu dibelanjakan? Untuk kebajikan rakyat atau untuk kepentingan siapa? Dan semasa saya masih berada dalam kajian dulu, kita bincang sepatutnya hasil kutipan GST cukup untuk menampung kekurangan pendapatan dari hasil minyak yang setiap tahun diberikan oleh pihak Petronas. Tahun lalu kutipan GST saja berjumlah 41.2 bilion, iaitu melebihi sasaran sebanyak 39 bilion. Jika kutipan GST telah melebihi sasaran, tetapi kerajaan masih lagi berhadapan dengan kekangan sumber keuangan yang meruncing, bermakna keuangan kerajaan sedang berada dalam situasi yang agak parah. Tidak munasabah untuk kerajaan terus menekan rakyat dengan mengutip lebih banyak cukai daripada mereka semata-mata untuk menampung perbelanjaan kerajaan.
Keadaan ini menimbulkan berbagai persoalan tentang bagaimana kerajaan mengurus hasil negara, sejauh mana kecekapan kerajaan untuk mempelbagaikan sumber pendapatan negara, apakah ketirisan, rasuah dan penyelewengan dalam perbelanjaan kerajaan masih berleluasa, sejauh manakah kerajaan telus, bersih dan amanah dalam menguruskan khazanah negara, dan banyak lagi persoalan yang berkaitan dengan soal integriti kerajaan dan pemimpin-pemimpinnya dibangkitkan. Tambahan pula, terkala rakyat dihimpit dengan masalah kos sara hidup yang kian meningkat, nilai ringgit yang terus merudum, harga barang keperluan harian yang semakin mahal, segelintir individu yang berkuasa rakus merompak harta negara dan membahagikan kekayaan sesama mereka. Malah lebih menyedihkan, tatkala undang-undang negara digunakan untuk mendakwa rakyat jelata yang melakukan kesalahan, undang-undang yang sama jugalah digunakan untuk melindungi pembesar negara dan kuncu-kuncunya yang diketahui oleh seluruh dunia telah melakukan rompakan harta negara berjumlah berbilion-bilion ringgit. Inilah yang telah berlaku dalam skandal 1MDB. Kemudiannya kita dikejutkan pula dengan kerugian berbilion ringgit yang ditanggung oleh Felda dan syarikat Felda Global Ventures Berhad. Saham FGV yang bernilai 4.55 sen semasa penyerahannya dahulu kini telah pun menjunam, jatuh kepada hanya RM1.93. Para penokor Felda yang membeli saham FGV dengan meminjam wang daripada bank terpaksa menanggung beban hutang, sedangkan saham milik mereka sudah tidak bernilai lagi. Bukan itu saja, Tuan Ibu, para penroka juga berhadapan dengan masalah kelewatan bayar hasil sawit, dan ramai yang mengadu bahawa pendapatan mereka juga semakin merosot, dan keadaan kos sara hidup yang kian meningkat. Permasalahan ini menyebabkan penroka Felda terpaksa menanggung bebanan hidup yang lebih berat. Dengan segala kekangan keuangan yang dihadapi oleh Felda, agak mengherankan bagaimana Felda boleh membuat keputusan untuk membeli 37% pegangan saham dalam PT Eagle High yang bernilai 2.3 bilion, yang dikatakan lebih tinggi daripada harga pasaran. Dan pembelian saham ini dibiayai dengan menggunakan dana yang diperolehi melalui penerbitan bond yang perlu dibayar balik oleh penokor Felda, Kita perlu ingat, Felda adalah 100% milik kerajaan Malaysia, dan jika Felda gagal untuk membayar balik hutang pembelian saham ini, maka kerajaanlah yang mesti menanggungnya, dan bermakna akhirnya beban hutang berbilion ringgit ini akan juga ditanggung oleh rakyat jelata. Dalam situasi seperti ini, Tuan Ibu, dikhawatiri tadbir urus yang baik tidak lagi menjadi asas dalam pengurusan khazanah negara. Sebaliknya, penyelewengan dan pelaburan dalam usaha sama yang tidak munasabah telah menjadi modus operandi satu skim untuk menipu dan juga menggelapkan wang negara. Tuan Ibu, perkara pokok yang perlu diberikan keutamaan oleh kerajaan ialah bagaimana nilai integriti dan amanah boleh dikembalikan sebagai tonggak utama dalam kepimpinan negara. Hanya kepimpinan yang amanah saja boleh menjamin kehidupan rakyat yang lebih sejahtera. Perbelanjaan wang rakyat mesti dibuat secara berhemah, ketirisan mesti dihentikan, sumber pendapatan negara perlu dipelbagaikan, dan tindakan tegas hendaklah diambil terhadap mereka yang melesapkan wang dan khazanah negara. Yang penting, Tuan Ibu, ialah kebajikan rakyat mestilah dibela. Terima kasih, Tuan Ibu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Muhammad.